Okey, terima kasih Firdaus atas bacaan doa. Okey, so kita akan mulakan kelas kita hari ini. Okey, nampaknya satu masa menanti kehadiran korang. Okey, tak apalah. Okey, alhamdulillah tahniah pada yang hadir. Tahniah pada yang sudi hadir, menghadirkan diri secara online. Okey. Jadi kita akan tengok, okey, iaitu masih bawah tajuk yang sama, fungsi dan persamaan kuadratik. Okey, kalau kamu ingat hari tu saya dah tunjuk dah mana yang dikatakan fungsi. Okey, kali ni saya menggunakan betul-betul buku teks. Macam hari tu buku teks yang dah masuk dalam PowerPoint. Jadi kali ni saya gunakan buku teks supaya kamu nampak terus dekat muka surat berapa. Okey, jadi kita dekat bab 1 muka surat 2. Saya ulang balik yang hari tu. Boleh? Okey, jadi kalau awak tengok kat sini, apa yang kita tengok hari ini adalah kita nak tengok, okey, kita nak mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya nanti lepas saya ajar ataupun sambil saya ajar, saya akan tanya, apa yang kamu faham pasal benda ni? Sebab kamu dah belajar masa level form sebenarnya. Betul tak? Okey, sebelum kita teruskan, awak tengok soalannya dia tanya apa? Apakah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah? Kalau awak tengok, ni pelajar lelaki sukalah ni, tendangan bola. Kamu tengok tendangan bola, bukannya ada 5 biji bola ditendang. Tapi ini menunjukkan bila bola ditendang, inilah bentuk yang yang wujud, yang nampak. Kan? Jadi bila bola tu tendang, sebenarnya dia boleh membentuk suatu graf. Jadi sebelum saya teruskan, siapa nak bagi tahu saya? Apakah dia persamaan kuadratik, ungkapan kuadratik yang kamu faham sebab kamu dah belajar masa level form. Okey, tolong siapa nak bagi jawapan? Wahida. Wahida ada jawapan? Apa dia ungkapan kuadratik Wahida? Dalam satu pemboleh ubah. Apa maksudnya? Cepat. 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 Tak ada orang lagi. Soalan dia apa tadi, cikgu? Soalannya apa tadi cikgu? Okeylah saya ulang. Tak apalah tu. Baguslah awak bersuara. Awak tanya soalannya apa tadi cikgu? Awak tahu tak? Tadi saya di 5A pagi-pagi. 8:05 saya tanya 2-3 kali tak menyahut. Diorang ni saya dah ajar datang lepas. Dia dah tahu dah betapa hebatnya saya ni. Kalau kena dengan saya. Ni tapi saya jadi baik lah ni. Saya nak jadi baik ni. Agaknya korang nak yang baik-baik macam ni kan? No cikgu tengok cikgu Zana pun kata tak percaya dengan suara saya baik. Kan? Jadi soal diorang tak menjawab. Awak jangan terkejut kalau saya tinggalkan awak dalam kelas. Diorang tak menjawab, jadi saya pun keluar dari kelas. Bila saya keluar dari kelas, dalam grup tu semua hantar jawapan. Sebab soalan tu saya dah tanya dah, saya bagi latihan minggu lepas. Lepas tu saya suruh hantar, tak ada seorang pun hantar. Bila saya keluar, masing-masing hantar. Jadi awak kena respon. Kalau tak saya tinggalkan awak nanti. Okey, sebab saya record tau. Jadi ada bukti. Kenapa cikgu tu keluar kelas? Sebab cikgu tu panggil-panggil tak ada orang. Jadi cikgu ingat tak ada orang. Kan? Okey Wahida, soalan saya, apa dia ungkapan kuadratik yang awak faham? Ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Apa dia? Wahidah, senyap pula. Saya kena jawab dalam jawapan ke macam mana, cikgu? Yang Awak nombor. lisan. Cakap je. Apa yang awak faham? Apa? Yang macam X kuasa 2 tolak 5. X kuasa 2 tolak 5. Jadi, kalau saya kata X kuasa 3 tolak 5, dia kuadratik ke bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Sebab Okey, sebab? bukan ungkapan kuadratik kerana kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 3. Thank you. I love you. Tahniah. Bagus. Okey. Bagus. Jawapan yang bagus. Okey, jadi itu dia. Maksudnya awak tahu dah. Dan sebenarnya benda ni memang awak dah belajar masa level form. Wahidah kan? Okey. Firda sebenarnya, cikgu, tapi tak apalah. Apa nama? Firda. Firda. Habis Wahidah tu siapa? Tak, orang biasa panggil saya Firda je, tapi tak apa, Tapi boleh je. nama awak memang ada Wahidah dia lah ya? Okeylah, Firda. Ya, okey. Okey, jadi saya akan terus masuk markah kat sini. Okey. Jadi itu dia, bagus tahniah. Jadi betul lah
Firda jawab tadi. Di mana ungkapan kuadratik satu pun boleh ubah. Firda sebut tadi X kuasa 2 tolak 5. Bila saya tanya kenapa X kuasa 3 tidak? Ya, dia kata kuasa tertinggi untuk kuadratik 2. Apa yang dimasukkan dengan satu pun boleh ubah? Orang lain, siapa nak jawab? Apa yang dimasukkan dengan satu pun boleh ubah? Orang lain tolong jawab, cuba. Fidal, Mifdal, Syakirin, Nur Irdina. Ramai ni. Okey, tolong respon soalan saya. Apa yang dimasukkan dengan satu pun boleh ubah? Tadi Firda dah bagi tahu. Kuasa tertinggi 2 itu adalah kuadratik. Sekarang saya tanya apa yang dimasukkan dengan satu pun boleh ubah? Apa dia? Cepat. Ungkapan yang kuasa tertinggi pun boleh ubahnya ialah 2. Tak. Ni siapa yang jawab tadi? Dina. Dina. Nama penuh Dina? Dina Batrisha. Irdina Batrisha. Okey, jawapan tu kurang tepat. Okey, jadi sekarang ni soalan saya. Tadi Firda dah jawab. Ungkapan kuadratik iaitu yang ke kuasa tingginya 2. Okey, bila saya bagi contoh kuasa 3, dia kata bukan ungkapan kuadratik sebab dia kuasa 3. Betul. Sekarang soalan saya satu pun boleh ubah. Apa yang dimasukkan dengan satu pun boleh ubah? Satu huruf je pelik ke? Apa dia? Satu huruf je. Satu huruf. Siapa nama? Zafrin. Siapa? Bawah sekali. Zafrin. Bawah sekali. Zafrin. Okey. Okey, Zafrin jawab satu huruf. Ada orang lain nak jawab lain? Ada? Ada jawapan lain? Nak bagi jawapan? Tak ada Okey, so ini nampak tak contoh dekat buku teks ni? X kuasa 2 tambah X tambah 1. Yes, betul semua. Kawan-kawan kamu jawab tadi. Di mana dia mempunyai kuasa tertingginya 2 dan dia mempunyai satu huruf. Satu pun boleh ubah tu adalah satu huruf, satu unknown. Okey, kalau dulu masa tadika, cikgu awak ajar 3 kuntum bunga, kan? Tambah dengan apa? 5 kuntum bunga. Ada berapa kuntum bunga? Jadi ada berapa jawapannya? 3 kuntum bunga ros tambah 5 kuntum bunga ros. Ada berapa jawapannya? Loh. 8. 8. 8 apa bang? Siapa jawab tu? 8 bunga ros. 8 bunga ros. Siapa bang? Siapa nama bang? Firdaus. Firdaus. Okey. Jadi ada 8 bunga ros. Tapi kan kau dah tingkatan 4 kot. Takkanlah aku nak gunakan 8 biji bola tambah 5 biji bola. Kan? Nanti kamu pun jawab 8 tambah 5, 13 biji bola. Nanti kamu jawab macam tu pula kan? Tak habis-habis sukatan kita. Jadi bila dah masuk tingkatan 4, sekolah menengah, kamu tak guna lagi lah semua tu. Bola, kerusi, tak guna. Tapi sebenarnya pemboleh ubah anu ni kamu dah guna daripada tadika lagi. Cuma di peringkat tadika dia kena benda yang maujud. Kalau tambah 2x tambah 3x dia tak tahu. X tu dia bagi dia huruf. Macam tu kan. Jadi maksudnya sekarang pemboleh ubah yang dulu kamu gunakan sebagai kerusi, buku, bunga diubah kepada huruf. Okey? Okey, bagus. Tahniah. Okey. Jadi itulah dia ungkapan kuadratik. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia kata lengkapkan jadual di bawah bentuk graf. Sekarang bentuk graf kita, you tengok dia ada U shape, bentuk U atau huruf N. Tapi saya biasa gunakan senyum dengan masam je. Kan? Ni graf senyum. Ni graf, alamak, tu graf senyum. Ini graf yang masam. Jadi graf senyum dengan graf masam ni akan ditentukan, awak tengok soalan A, B, C, D. Kan? Kalau awak tengok ni bentuk graf. Ini soalan A ni. Ini graf ni ungkapan kuadratik ke bukan? Ya. Ya, kuadratik. Kenapa? Sebab Satu pun boleh ubah. Satu pun boleh ubah dan Kuasa 2. kuasa 2. Yes. Firdaus juga ke menjawab?
Ya. Ya, okey. Jadi Firdaus pun jawab lagi. Jadi betul, ini adalah ungkapan kuadratik. Jadi bentuk grafnya berbentuk seperti ini, U ni. Dia kata koordinat titik paling rendah atau paling tinggi jika ada. Jadi di sini paling tinggi adalah 2, paling rendah dia berkuasa 1. Jadi sebenarnya dia kuasa ni, kuasa kosong. Bila X kuasa kosong, nilainya 1 sebab tu dia tak letak X dekat sini. Okey, jadi kalau soalan dekat sini paling tinggi dan paling rendah, maka berkuasa 2, X kuasa 2 itu adalah paling tinggi. Jadi dia ungkapan kuadratik, graf dia senyum. Yang B ni kuadratik ke bukan? Bukan. Bukan. Kenapa? Sebab boleh ubah dia rasa tinggi. Okey. Kuasa pemboleh ubahnya berapa tu? Negatif 2. Ya, negatif 2. Dia bukan kuadratik. Kuadratik hanya bila dia berkuasa 2. Okey? Soalan C, kuadratik ke bukan? Jawab orang lain. Kuadratik. Orang lain kalau nak jawab, tolong jawab. Jadi X kuasa kat sini, negatif 2X kuasa 2 tolak 2X tambah 5. Dia kuadratik ke bukan? Kuadratik cikgu. Kuadratik ke bukan? Tak dengar apa dia? Kuadratik. Ya, kuadratik. Jadi, awak jangan dipengaruhi oleh depan ni. Maksud kuasa tertinggi yang atas X. So, ini adalah kuadratik. Apa beza graf A dengan graf C? Graf A dia akan graf bentuk senyum. Graf C nilai A dia ni negatif. Jadi, graf kita akan masam. Negatif. Orang banyak hutang kan negatif. Ataupun orang yang fikir susahnya nak belajar. Dia senyum ke dia masam muka? Masam kan. Jadi kalau awak negatif thinking. Tapi sekarang ni siapa yang dapat keputusan negatif dia senyum sebab dia negatif COVID kan. Jadi sekarang ni positif ada dua maksud. Ada positif yang orang suka, ada positif yang orang tak suka. Jadi saya cerita ni untuk cerita sebelum wujudnya COVID. Nanti awak kata cikgu, negatif senyumlah sebab bila buat test negatif lega kan. Tapi rasanya kalau korang tak payah datang sekolah kan, senyum juga. Okey, jadi kat sini saya cerita jangan kaitkan pasal positif COVID. Siapa positif COVID dia memang susah hati. Jadi sekarang ni kita cerita yang sebelum ni. Sebelum adanya COVID, siapa yang orang yang berfikiran sentiasa positif, dia senang hati, dia senyum. Jadi itu bentuk graf. Okey, soalan D, dia kuadratik ke bukan soalan D? Soalan D, bukan. Kenapa? Sebab tak ada pemboleh ubah. Satu pun boleh ubah masih dikatakan kuadratik. Okey, sekarang soalan kita yang kita nak belajar adalah kuadratik satu pun boleh ubah. Tapi dalam kes sekarang ni, adakah dia kuadratik? Apa yang tak dia memang satu pun boleh ubah, dia X. Tapi apakah yang tak memenuhi? Tak ada kuasa 2. Ya, dia tak ada kuasa 2, dia cuma berkuasa 1. Maka dia bukan kuadratik. Boleh? Okey, soalan E dan E, F juga kuadratik, manakala G bukan kuadratik. Macam yang tadi siapa Firda sebut. Di mana dia berkuasa 3. Berkuasa 3 sebenarnya dia panggil graf reciprocal graph ataupun graf salingan. Jadi kat sini kalau awak tengok graf satu ungkapan kuadratik ialah bentuk ni senyum ataupun masam. Dan mempunyai satu titik paling tinggi atau paling rendah. Satu paling tinggi maksudnya dekat sini. Kat atas ni paling tinggi, maksimum. Ini paling bawah, minimum. Ni nanti kita tengok lebih lanjut. Okey, boleh ya? Okey, next. Ada soalan apa-apa? Ada soalan? Tak ada ya? Ada tak? Ada soalan ke tidak? Tak ada. Tak ada. Korang ni memang kena sebut 2-3 kali baru menyaut Agaknya mak korang panggil Firda, diam. Firda, diam. Firdaus 3-4 kali. Engkau jangan tahu bila mak yang korang panggil, kau cepat nyaut. Engkau dah terbiasa mak yang korang panggil 2-3 kali baru kau nyaut. Kali kau tunggu-tunggu, kali ketiga mak kau tak panggil. Lepas tu kau biar je. Ingatkan, oh mak tak ada apa-apa kot. Lepas tu kau pergi dapur tengok mak kau jatuh pingsan. Jangan biarkan mak ayah panggil kamu sampai 2-3 kali. Kita takut panggilan ketiga tak wujud. Lepas tu awak biar awak pergi tinggal main bola. Tengok-tengok na'uzubillah. Mak dah tak ada, na'uzubillah. Janganlah. Jangan tahu.
Lepas ni mak ayah panggil, cepat-cepat nyaut. Tak takut ke kalau mak ayah panggil, tengok-tengok dah tak ada kan? Takut tak? Takut tak? Ke Takut, seronok? takut. Seronok? Mifdal. Kalau mak ayah panggil, kan awak tak nyaut. Ni cikgu panggil tak nyaut. Alah cikgu je kot kan. Mak ayah panggil lah tak nyaut. Sebab mak biasa panggil 3 kali baru awak nyaut. Kan awak pun tunggu kali ketiga mak tak panggil. Best tak? Nak ke? Tak nak. Tak nak. Tahu pun aku panggil berapa kali kau tak nyaut. Okey. Jadi tengok sini. Hasil daripada rangsangan bila tentu ungkapan kuadratik dan satu pemboleh ubah. Okey, ungkapan yang kuasa tertinggi pemboleh ubahnya 2. Ni korang dah sebut tadi. Okey, pandai dah. Bagus. So, secara dekat sini bentuk kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Jadi, bila kuadratik kamu kena tahu apa A, apa B, apa C. Okey, dan you ingat ya, A itu tidak semestinya berada di depan. Apa maksud saya? You tengok dekat sini. Dekat contoh, dia letak lagi A-nya di depan. You tengok contoh, X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. Negatif Y kuasa 2 tambah 3Y. 1/3 M kuasa 2 tolak M. Semua A berada di depan. Tapi sebenarnya, A itu tidak semestinya berada di depan. Okey, kalau awak tengok contoh-contoh ni, dia masih bagi contoh semua A berada di depan. Sebab apa? Sebab dia A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Jadi A itu paling depan. Tapi sebenarnya A tidak semestinya berada di depan. Okey, apa maksud saya? Ada soalan dia berbentuk macam ni. 3X tolak 2X kuasa 2 tambah 4. So kalau saya tanya A-nya apa kat sini? 2X kuasa 2. Kalau saya tanya A, awak ambil dia punya nombor saja. Kalau saya tanya A, maksudnya awak tak payah ambil huruf. Okey, jadi kalau saya tanya A, you ambil ini saja A. Huruf tak payah. Faham? Okey, apa A-nya? 2. Negatif 2. Oh, Okey, bersama dengan B-nya? 3. Ya, C-nya? 4. Firda ke ni? Ke Zafrin? Zafrin. Zafrin. Okey, good. Seeloknya awak sebut nama lah sebelum awak jawab. Sebab ni markah awak tau. Okey. Okey, jadi macam tu Jadi awak ingat bila dia A ambil bersama tanda. Kenapa saya letak B dekat dekat yang kedua? Sebab biasanya kita akan bermula dengan nombor positif. Okey, jadi awak tengok dekat sini. Dia kata tentukan sama ada setiap ungkapan berikut ungkapan kuadratik dan satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi. Okey, soalan A. Jadi kita tengok. Kalau awak tengok kat buku teks kan, jadi dah ada jawapan. Okey, jadi 2X kuasa 2. Ni macam Firda sebut tadi, X kuasa 3. Dia bukan kuadratik sebab dia mempunyai pemboleh ubah dia betul dah 1. Tapi kuasa pada pemboleh ubahnya 3. Maka dia bukan kuadratik. Boleh? Okey, soalan E. Kalau awak tengok soalan E, kita nampak kuasa tertinggi kita ialah 2. Tetapi dekat sini bukan kuadratik. Kenapa? Awak nampak ada yang berkuasa 2 tu di bawah. Jadi sebenarnya bila saya tuliskan balik, dia punya persamaan 2X kuasa 2 tolak 3 X kuasa negatif 2. Dia ada kuasa bukan nombor bulat. Jadi dia ni bukan kuadratik. Dia hilang kuasa. Dia naik atas kuasa negatif 2. Jadi bila dia bentuk macam ni, dia bukan ungkapan kuadratik kerana terdapat kuasa bukan nombor bulat. Iaitu kuasanya dalam bentuk negatif number. Jadi dia bukan kuadratik. Okey? Begitu juga dengan soalan F. Soalan F, kalau kamu tengok kuasa tertinggi kuasa 2 dah cantik dah. Tetapi dia ada kuasa 1/2. Kuasa 1/2 ataupun kat sini adalah kuasa 0.5. 0.5 tu nombor bulat ke bukan? Bukan. Bukan. Jadi dia juga bukan ungkapan kuadratik. Faham? Okey, jadi kat sini kamu dah tahu dah. Oh, mana dia ungkapan kuadratik. Dan awak tahu di mana apakah maksud ungkapan kuadratik satu pemboleh ubah. Okey, sekejap ya. Oops.
Jap dia hilang. Okey. Okay, kita tengok seterusnya. Kita tengok. Saya buat balik tau ni. Minggu lepas kita baru cerita tajuk-tajuk je kan. Okey, kita tentukan apa A, B dan C. Okey, tolong jawab. Apa A dekat sini? Apa A dia? Awak tengok buku teks ya. Buku teks ada. Okey, jap. Saya nak ambil kehadiran sekejap. Okey, ni je Okey. Fathul. Fathul Iskandar. Betul tak? Iskandar ya? Fathul Iskandar betul nama awak? Betul ke? Ya. Okey Fatul, tolong jawab soalan saya. Dekat sini. Okey, soalan B. Apa A-nya Fatul? Yep. Apa A-nya? Soalan B ni. Ungkapan kuadratik, dia nak tanya apa A, apa B, apa C. Apa A kamu kat sini? Dua. Berapa? Dua. 2. Okey, good. Betul ke? Yang lain betul? Betul. Okey, betul lagi. B-nya? Okey, apa dia? B-nya apa? Ada B tak? Fatul, B ada tak Fatul? Tak ada. Tak ada. Okey. Sebab tak ada X kat sini kan? Okey, good. C-nya apa? C-nya apa? C-nya apa? C. C-nya apa Fatul? Empat. C-nya 4. Okey, good. C-nya ialah 4. Okey, good. Sekejap ya. Okey. Jadi C-nya 4. Okey. Jadi sebenarnya hari tu saya dah bagi latihan kendiri 1.1A, betul? Betul tak? Betul. 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 Okey. Cuma tapi yang ni belum kan? Yang nombor 2 ni belum kan? Belum. Belum. Sebab saya baru ajar hari ni. Kan? Okey. Jadi lepas ni awak boleh kenal dah. Mana A, mana B, mana C. Sekiranya soalan dia, kamu tengok ya. Sebelum kamu jawab, you tengok kat sini. Kalau yang macam ni senang je. Tapi sekiranya soalan dia berbentuk begini. Tengok Kalau dia bagi kamu A, sini 3A tolak 4. 3A. Sorry. Okey, macam ni lah. Okey, saya bagi macam ni je. Okey, kalau awak tengok soalan seperti ini, awak kena darabkan dulu, kembangkan. A darab A, 3A kuasa 2. A darab negatif 4, dapat negatif 4A. Macam ni. Jadi baru kamu dapat kenal pasti, kuasanya 2. Maka dia kuadratik. Faham? Jangan biarkan dia dalam bentuk macam ni. Kalau biarkan dia dalam bentuk yang pertama ni, awak nampak ini kuasa 1, ini kuasa 1. Awak kata dia bukan kuadratik. Sedangkan bila you expand, you kembangkan, you darabkan dengan dalam, terhasilnya kuadratik. Faham? Boleh? Respon sikit. Boleh. Okey. Jadi dekat sini kalau kita tengok, kita dah kenal pasti dah. Jadi semua pelajar, kalau awak tengok bila kita dah kenal apakah dia fungsi kuadratik, awak dah boleh huraikan, okey, apakah dia fungsi kuadratik, apa bezanya? Macam tadi kan Firda dah tahu dah, bagi tahu. Apakah beza antara kuadratik dengan bukan? Dia dah bagi tahu dah. Kalau dia kuasa 3, dia bukan kuadratik. Jadi kuasa tertinggi macam Zafrin dah sebut tadi, Firdaus sebut, di mana kuasa tertinggi dia 2, dia mempunyai satu huruf. Maka itu adalah persamaan kuadratif satu pemboleh ubah. Okey, bagus. Tahniah. Okey, next kita tengok dekat sini seterusnya. Okey, jadi dekat sini latihan kamu hari ini yang ini ya. Siapa yang tak join ni latihan dia kena buat juga. Latihan nombor 2 hari ini 28 hari bulan 3.
Okey, ini semua latihan yang kena buat. Boleh? Sambung je dalam buku latihan yang kamu dah buat sebelum ni. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita buat sikit lagi ya. Okey. Tujuan mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Okey, di mana apakah yang dimasukkan dengan hubungan banyak ke satu? Okey, jadi hubungan banyak ke satu iaitu awak nampak tak kita ambil pembaris, kita letak pembaris dekat graf kita. Kalau kita sentuh dua titik, awak tengok saya akan buat garisan dekat sini. Awak tengok saya guna warna tak apalah warna merah ni saya buat satu garisan. Tiga-tiga graf tau saya buat. Tapi sebenarnya graf ni ada 3. Awak letak garis melintang, letak. Awak tengok ada berapa titik yang kamu sentuh. Awak tengok kita sentuh berapa titik. You tengok di sini. Titik yang kita sentuh. Alamak. Sekejap ya. Okay, kita tukar warna sikit. Saya ambil warna kuning. Nampak tak kuning? Macam tak nampak je. Kita ambil warna hijau. Okey. Awak tengok dekat sini sentuh 2 titik. Dekat sini sentuh 2 titik. Sini pun 2 titik. Ini bererti awak tengok sebab ayat dia kat sini kita nak kenal pasti hubungan banyak kepada satu. Apa maksudnya? Awak bawa ke paksi X, turunkan ke paksi X. Ini bererti nilai paksi X ada 2 nilai tapi dekat paksi Y-nya 1 nilai. Jadi maksudnya ni kalau awak baca betul-betul, okey nilai dia 0, berapa ni? Pergi ke paksi Y. Pergi ke graf. Dia sentuh pada nilai dekat sini. Kan dekat paksi Y ni ada 1 titik. Manakala nilai 3.2 ni kalau kita baca pun dia pergi dekat titik yang sama dekat paksi Y. Manakala yang ini, okey contohlah ini 1, ini 0.5. 0.5 saya tarik kena graf. Ada 1 nilai kat sini iaitu mungkin 2.5. Manakala saya ambil nilai dekat paksi X 1 lagi, pun dia pergi kat paksi Y pada tempat yang sama. Contoh yang ini pun sama. Nilai negatif 1, dia pergi 1 nilai yang menghampiri 4 dan nilai menghampiri 4 pada paksi X juga pergi titik yang sama. Maksudnya paksi X ada 2 titik, paksi Y-nya dia pergi 1 titik. Itu yang dikenali sebagai hubungan banyak kepada satu. Faham? Faham tak? Faham tak? Tak ada orang ke? Tinggalkan saya. Faham? Okey. Ni graf yang saya buat dekat warna hijau ni. Ini graf apa? Siapa tahu? Graf apa ni? Garis lurus tu dipanggil graf apa dalam matematik? Siapa tahu? Graf garis lurus tu dalam matematik dikenali sebagai graf apa? Satu garis lurus dikenali graf? Graf apa? Pernah jumpa tak ini? Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak? Linear graph. Pernah jumpa tak perkataan linear? Pernah tak? Cakaplah kalau pernah cakap pernah. Tak pernah cakap tak pernah. Jauhar. Tak. Tak pernah. Okey. Tapi awak dah belajar dah level form ni. Graf linear. Graf linear adalah graf satu garis lurus. Bila dia graf garis lurus, dia panggil graf linear. Jadi macam saya kata tadi, kalau saya ambil pembaris. Okey, saya ambil pembaris, saya buat garisan. Okey. Pembaris ni sentuh berapa titik dekat graf linear. Graf linear ni yang panjang, yang garis lurus ni. Jadi pembaris tu sentuh berapa titik? Dekat linear graf kamu. Berapa titik? Ini paksi X, ini paksi Y. Graf saya yang condong tu, garis hijau tu. Jadi graf garis purple tu tadi saya punya pembaris. Saya sentuh berapa titik dekat situ? Responlah. Satu. Ya, dia sentuh 1 je kan?
Kalau contoh ni tadi semua sentuh 2. Jadi kalau dia sentuh 1, adakah dia punya hubungan banyak ke 1? Ni kalau awak tengok saya turunkan, dia 1 je nilai kat pasti X. Jadi adakah ini hubungan dia banyak ke 1? Respon. Ni awak tengok ni nilai paksi X. Naikkan pergi sini paksi Y. Ada 1 titik. Jadi adakah hubungan ini saya boleh kenali dia banyak kepada 1? Kalau tadi awak tengok saya bulatkan 2 kan? Jadi saya panggil dia banyak ke 1. Many to 1. Ini pun sama, ada 2 titik. Ini pun sama, ada 2 titik. Sekarang yang ini ada 1 titik. Jadi adakah hubungannya banyak ke 1? Tak. Tak. Ini kita panggil dia 1 ke 1. Kenapa? Sebab ada 1 je nilai X pergi ke 1 nilai Y. Faham? Boleh? Boleh. Alhamdulillah, bagus. Okey, jadi nampak dekat sini. Semua fungsi kuadratik mempunyai imej yang sama daripada 2 objek yang berbeza. Ini yang dimasukkan banyak ke 1. Jadi, saya harap kamu dah dapat faham apakah dia fungsi kuadratik yang dikatakan mempunyai hubungan banyak ke 1. Okey, tengok. Okey, kita tengok graf kuadratik. Okey, kita tengok graf kuadratik. Boleh masuk lagi? Sikit je lagi. 12.30 saya stop, ya. Ya. Okey. Dia semakin. Okey, jadi kita tengok apakah dia graf fungsi kuadratik. Tadi kita belajar ungkapan. Ungkapan tu dia cuma tulis dia ungkapan dengan persamaan tak sama ya. Ungkapan tu AX kuasa 2 tambah BX tambah C, ini ungkapan. Kalau persamaan ada sama dengan kosong, sama dengan 4, ada tanda sama dengan, itu adalah persamaan. Okey, jadi awak kena faham apa beza ungkapan dengan persamaan. Kali ni kita nak tengok bentuk graf. Bentuk graf. Jadi awak tengok dekat sini, bentuk graf kalau dia ni graf ni masam, bermakna A dia nilai negatif. Jadi kalau awak tengok sini, hasil daripada kat sini kita nampak bahawa bagi graf AX kuasa 2 tambah BX tambah C, A-nya tak kosong. Kalau A kosong, dia bukan kuadratik. Syarat dia A bukan kosong. Dia buat tanda sama dengan dia garis. Maksudnya A tidak boleh kosong. Hanya terdapat 2 bentuk graf, di mana graf yang senyum dan graf yang masam. Graf senyum macam mana? Iaitu A positif ataupun A lebih besar kosong. Ataupun di sini A kurang kosong, maka dia dapat graf yang masam. Itu bentuk graf. Boleh? Jadi dia tanya kat sini apakah titik maksimum dan atau titik minimum bagi fungsi kuadratik. Titik maksimum adalah titik yang paling tinggi. Maksudnya dekat graf tu, kalau nilai Y1 dia 4, ada orang cakap dia punya nilai maksimum dia 8. Bohong lah tu. Sebab Y1 kita 4. Maksudnya maksimum kita memang 4. Dia tidak boleh tinggi lagi. Manakala minimum pun sama. Minimum pun sama, di mana nilai paling bawah itu adalah nilai minimum. Faham? Boleh? So, untuk persamaan untuk graf kuadratik, kamu kena tahu adakah dia titik minimum atau maksimum. Jadi, kalau graf kita senyum, graf senyum awak ada titik minimum ke titik maksimum? Kalau graf kita senyum, ni senyum ni. Kita ada titik minimum ke maksimum ni bawah ni? Minimum. Ya, kalau dia senyum, titik dia minimum. Kalau dia masam, dia ada titik maksimum. Boleh? So, hari ni kita kenal pasti bentuk graf, kita kenal pasti apakah nilai A, B, C dan kita tahu dia mempunyai titik maksimum atau minimum. Okay, so untuk next class kita akan kenal pasti titiknya, kita akan lukis graf. Boleh?
Okey, tolong kempen Boleh. dekat kawan-kawan. Okey, tolong join kelas. Awak jangan risau. Kalau 2 masa, cikgu takkan buat 2 masa Google Meet. 1 masa bagi kerja. Macam sekarang ni, you ada lagi 1 masa. Tolong lengkapkan yang ini. Tak banyak ni. Ada berapa soalan? 9 soalan saja. Cuma kenal pasti apa A, apa B, apa C. Faham? Faham. Boleh Okey, terus saja buat. Okey, tahniah pada yang share kerja dalam Telegram. Kalau yang tak share pun tak apa. Minggu depan kita masuk kelas hari pertama hari Isnin. Saya nak tengok semuanya siap. Boleh? Boleh. Okey. Boleh. Okey, so saya stop kat sini sekejap. Saya nak tengok berapa orang yang tinggal. Tinggal 12 orang. Okey, so tadi ada 14 orang sebenarnya. Jadi nanti kehadiran kita masuk dalam grup lah. Okey, saya stop kat sini. Tolong buat latihan kamu. Boleh? Ada soalan apa-apa? Ada. Tak ada. Okey, so Assalamualaikum. Jumpa next class hari Rabu. Oh, Rabu tak ada. Rabu kita ada gotong royong. Okey, jumpa minggu depan. Saya akan bagi latihan lah dalam kelas untuk online. Okey, bye. Assalamualaikum. Cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. 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 Sama.